Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan selamat hari Jumaat saya ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk tarikh 5 Februari 2021 hari ini bertemankan saya Uyaina dan juga Sugita yang akan bersama dengan kita sekejap sahaja lagi. Apa yang pasti untuk hari ini saya harapkan tak kiralah apa sahaja perancangan anda semua pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kami di Wanita hari ini sentiasa mendoakan kesejahteraan kita bersama. Baik, sebelum kami kongsikan bersama dengan anda sebenarnya apakah topik yang akan kami bincangkan pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali tentang kes COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita. Sehingga semalam, 4 hari bulan 2 2021, jumlah kes baharu yang telah pun dilaporkan adalah sebanyak 4,571 kes dengan Selangor sebenarnya mencatatkan peningkatan yang sangat tinggi iaitu 2,056 kes. Dan untuk hari ini sebenarnya 5 Februari adalah hari pertama untuk PKP 2.0 yang dilanjutkan sehingga 18 Februari nanti. Saya pasti ramai dalam kalangan kita yang sebenarnya berharap agar COVID-19 ini, khususnya PKP ini, berakhir dengan cepat. Tetapi apa yang pasti, kita semua harus menggalas tanggungjawab ini sebaik mungkin untuk memastikan kes COVID-19 semakin menurun di negara kita. Tetapi sedikit kelonggaran saya kira diberikan oleh pihak kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia di mana kedai gunting rambut ataupun salon dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam. Tetapi hanya perkhidmatan gunting rambut sahaja yang dibenarkan. Perkhidmatan facial dan lain-lain masih tidak dibenarkan. Sementara itu, pasar malam pula dibenarkan beroperasi dari jam 4 petang sampailah pukul 10 malam dan juga pusat cuci kereta dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam. Saya kira ini adalah sedikit kelonggaran yang mana kita semua tak boleh leka. Walaupun dengan kelonggaran yang diberikan ini, kita perlu ingat SOP masih perlu diikut. Okey, ingat 3W, wash, basuh tangan anda, wear, pakai pelitup muka dan warn, ingat orang di sekeliling kita sebab wabak ni, ya Allah ya Tuhanku, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Kalau kita masih tidak sedar lagi, masih lagi leka lagi, tak mustahil kes akan terus mencanak naik. Baik, untuk anda juga kalau nak mengikuti perkembangan terkini ataupun berita-berita yang cepat dan tepat, anda boleh ikuti rangkaian media televisyen Media Prima Berhad di setiap platform. Ini untuk dapatkan berita yang cepat dan tepat. Okey? Baik, hari ini sebenarnya hari Jumaat seperti biasa kita akan membincangkan tentang hikayat perkahwinan. Tetapi sebelum kami war-warkan kepada anda apakah topik yang akan kita bincang kepada hari ini, kita nak bersama dengan Sugita bersama Like to Grow. Silakan Sugi. Nah, Yana, baik seperti yang Yana dah ingatkan, kita semua kita terus cekal dan tabah menghadapi cabaran COVID-19 ini dan yang pastinya perlulah kita berdisiplin mengikuti SOP yang ditetapkan sebelum kita boleh melakukan rutin harian kita seperti dahulu. Okey, baik. Sebelum kita ke topik pada hari ini seperti yang Yana dah kongsikan, saya nak ingatkan anda bahawa dalam tempoh mengharungi COVID-19 ini, kesihatan kita adalah amat-amat penting dan untuk itu kita harus bersenam dan itulah tip inspirasi Grow Happy yang ke-19 yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda, iaitu bersenam dengan keluarga. Si manja ceria, keluarga pun gembira. Inilah inisiatif Nestle Lactogrow sebagai jenama Grow Happy dengan tips dan aktiviti untuk menceriakan anda sekeluarga. Dan tips inspirasi Grow Happy yang ke-19 iaitu bersenam dengan keluarga di mana anda boleh berjalan secara pantas, main kejar-kejar dan bersenam dalam rumah. Ini antara aktiviti untuk papa, mama dan si manja kekal aktif dan eratkan hubungan satu keluarga. Apalagi, jomlah cuba. Pastikan perut selesa, barulah si manja aktif untuk melakukan apa sahaja aktiviti. Berikan Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk membantu meningkatkan fungsi
lokasi penghadaman mereka. Jadi bersama-samalah kita bersenam secara satu keluarga dan kita kekal sihat bersama-sama. Okey, baik. Yana ada sesuatu yang istimewa ingin dikongsikan bersama dengan anda, iaitu satu sitkom yang akan bersiaran mulai hari ini, malam ini. Apakah itu, Yana? Okey Sugi, terima kasih banyak-banyak. Baik, seperti yang Sugi sudah katakan tadi, akan ada satu sitkom yang mula ditayangkan pada malam ini di TV9. Untuk itu, sudah pun terhubung di talian sekarang. Kita bersama dengan dua peneraju utama untuk sitkom ini. Di talian sekarang, kita bersama Jana Nik dan juga Nur Khiriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nur. Salam. Jana. Hai semua, sihat ya? Alhamdulillah sihat seadanya. Okey. Sehat, alhamdulillah. Baik. Okey, siapa nak cerita dulu tentang sitkom Yolah tu? Kita bagi Jana dulu. Kita Okey. bagi Kak Kira. Alah, Jana dulu. Okeylah. Okey, alhamdulillah Yolah tu akan on air malam ni. Okey, akak sebagai Aunty Rocky, okey, yakni ibu saudara kepada Jana, Wah. Atu dan juga Gigi. Dan juga merupakan seorang pakar psikologi. Macam itulah. Wow. Jadi dalam sitkom ni peneraju utama dia ada 4 lah. Ada Kak Nur 4. Khiriah, ada Gigi, Atu dan juga Jana. Ya. Okey, menarik ni. Tapi sitkom ni berkisah tentang apa sebenarnya? Okey, Jana jawab. Okey, bila bercakap pasal sitkom ni, ini adalah first saya punya pelibatan dengan sitkom yang menjadi jadi main cast untuk sitkom lah. Selalu kita jadi guest artist je kan. So yang ni memang betul-betul terlibat dengan sitkom. So bila nak cakap berkisahkan tentang apa, susah sikit sebab setiap episod dia lain-lain. Ya, betul. Dan yang dia punya main plot dia adalah 3 anak saudara Aunty Rocky ni menumpang lah dekat rumah Aunty Rocky. Jadi bila diorang ni menumpang, macam-macam geletar, macam-macam perangai yang diorang buatlah dekat rumah Aunty Rocky. Jadi Aunty Rocky yang akan macam sama ada positif kan, ataupun Aunty Rocky pun macam tak boleh nak tahan kadang-kadang. Wah, menarik ni. Ni anak-anak buah Aunty Rocky ni ada cuit dia melatah tak? Itu kena tengok. Okey, untuk Jana sendiri, macam mana sebenarnya? Sebab ini sitkom pertama Jana, betul? Dan kita faham kalau sitkom ni dia mesti ada elemen-elemen komedi dia tu kan? Adakah ini salah satu watak yang boleh dikatakan berbeza dengan watak-watak yang pernah dibawa oleh Jana sebelum ni ataupun macam mana? Untuk sitkom ni kan, saya rasa agak macam bebas. Macam tu. Sebab dia macam kalau kita nak betul-betul macam fokus dari segi acting, kononnya nak mendalami watak memang tak adalah. Sebab kita ada Atu dengan Gigi kat situ yang akan merosakkan kita punya reputasi dekat situ. Jadi kita just go with the flow, layankan je. Memang fun buat sitkom ni. Untuk saya pengalaman yang memang saya tak dapat dekat mana-mana sebab saya rasa sangat relax, datang enjoy, dapat macam orang kata not too scripted, more tu macam more too spontaneous sikit. Jadi untuk penonton yang nak bergelak ketawa, nak tengok orang kata drama komedi, sitkom yang tidak terlalu mengikut skrip, tapi dalam masa yang sama ada moral dia. Itu yang penting. Betul. Jadi setiap minggu tu adalah mesej yang nak disampaikan, betul? Dan ini juga saya punya kali pertama bergabung pula, berlakon dengan Aunty Rocky, Nur Khiriah. Wah. Yeah. Ni untuk Kak Nur kita kan, Nur Khiriah. Semua orang kenal Kak Nur ni seorang pelakon yang sangat-sangat hebat kan. Okey, tetapi untuk sitkom ni kan Kak Nur, mungkin boleh kongsikan sikit apa sebenarnya antara line ataupun dialog yang pernah dilontarkan yang tak boleh lupa sampai sekarang? Alamak. Okey, dia punya yang tak boleh lupa tu banyak sebenarnya, tapi yang melekat dekat kepala otak akak, peraturan dalam rumah ni. Dalam rumah ni ada peraturan. Tapi anak saudara dia melanggar juga. Seronok, dia fun lah. Macam Jana cakap dia fun. Lepas tu dengan Atu punya perangai, dengan Gigi punya perangai, dengan Jana punya cakap kedah dia tu memang pakat gila giganya kan. Tapi memang syok, memang best. Ini saya kira kombinasi yang sangat-sangat menarik untuk penonton tengok ni kan. Alhamdulillah. Okay. Dan sebelum saya lupa nak bagi tahu, dia bukanlah sitkom
sitcom biasa-biasa tapi dia ada sitcom terselit-selitkan juga dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insyaAllah. InsyaAllah. Dan dalam satu perkataan, kalau boleh dirangkumkan tentang sitcom Yolah Tu ni, untuk Kak Nur sendiri, apakah satu perkataan itu? Family is everything lah sebenarnya. Family, maknanya get together family di depan kaca televisyen. Untuk Jana pula? Bila Kak Nur cakap family is everything, untuk saya akan bagi tahu walaupun buruk ke baik ke family tu, kita kena accept dengan hati yang terbuka. Sebab itu family kita ya. Macam aku tu memang saya geram dengan dia, tapi nak buat macam mana ya. Okey, akhir sekali untuk Jana dan Kak Nur Khiriah, kita mungkin boleh kongsikan sedikit info tentang sitcom ni. Bila mula ditayangkan, pukul berapa, di mana, TV mana dan sebagainya. Akak dulu. Okey, malam sitcom Yolah Tu boleh saksikan setiap hari Jumaat 8.30 malam hanya di TV9. Wow, TV9. Jadi Kak Nur ni setiap minggu lah ya? Pukul 8.30 malam hari Jumaat, betul? Ya, betul. Sama-samalah kita menonton, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Nur Khiriah dan juga Janani atas perkongsian tadi. Selamat maju jaya untuk sitcom ni. Mungkin akan ada sitcom Yolah Tu 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Stay safe. Okey. Bye, Aunty Rocky. Bye, Jana. Bye. Assalamualaikum. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan sitcom Yolah Tu. Ingat, yang akan mula ditayangkan pada pukul 8.30 malam ini di TV9. Baik, berbalik kepada topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seperti tadi telah saya wawarkan, hari ini hari Jumaat, jadi topik hikayat perkahwinan. Dan hari ini kita nak bercakap tentang pasangan kiriman Tuhan. Pastinya bila kita bercakap tentang pasangan ni kan, semua orang mengharapkan pasangan itu adalah pasangan yang terbaik. Tetapi menjadi persoalan sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan pasangan kiriman Tuhan ni? Apa antara aspek-aspek yang akan kita lihat untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan kita sendiri? Kepada anda semua, kalau ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Baik, itu dia sedutan drama Citra Hati Dia yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, pasangan kiriman Tuhan. Kalau orang putih kan yang biasa kata match made in heaven. Kalau pasangan kiriman Tuhan, saya kira semua orang impikan pasangan mereka. Saya kira rata-rata lah sekarang ni yang belum berkahwin sentiasa berdoa supaya mendapat pasangan yang cukup, orang kata berkaliber, mengisi ruangan yang mereka ada, di mana tick the box lah orang katakan. Itu doa Sugi juga. Bukanlah, bukan. Semua orang nak pasangan yang boleh memahami mereka, yang sayang pada mereka, dan yang penting bersama mereka apabila momen-momen suka ataupun duka. Betul. Dan bila kita bercakap tentang pasangan, pastinya ramai yang nak melanjutkan hubungan itu ke alam perkahwinan, alam rumah tangga. Dan bak kata orang putih juga, love alone cannot put food on the table. Betul. Love alone cannot pay the bills. Tetapi di sini hari ini kita nak bercakap tentang bagaimana sebenarnya pasangan kiriman Tuhan ni. Bagaimana kita nak mendapatkan pasangan kiriman Tuhan, ataupun lebih baik lagi bagaimana kita sebenarnya nak menjadi pasangan kiriman Tuhan kepada pasangan kita. Wow. Mungkin ada banyak aspek yang kita akan bincangkan pada hari ini. Mungkin dari segi komitmen ataupun tanggungjawab, yang saya kira sebaik sahaja akad sudah pun dilafazkan, ikatan pun sudah termeterai, tanggungjawab itu juga harus dibawa sehingga ke akhir hayat. Dan ini yang kita akan bercakap pada hari ini, Sugita. Tapi itulah Yana, kadang-kadang kan kita terlalu menginginkan kesempurnaan, sehingga kan kebaikan yang ada di hadapan kita pun kita boleh kadang-kadang lupa ataupun kita ketepikan. Adakah kita terlalu taksub dengan kesempurnaan itu? Tapi bukan kami berdua yang nak bincangkan mengenai pasangan kiriman Tuhan. Kita akan bersama dengan pasangan kiriman Tuhan yang saya kira menjadi kegemaran ramai orang, menjadi inspirasi
inspirasi kepada ramai pasangan di luar sana juga. Kita bersama dengan Edika Yusof dan juga isteri Nur Hidayah Yusri yang sudah pun terhubung saya kira sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Edika dan Nur Hidayah, abang dan kakak kita sihat ya? Alhamdulillah sihat. Wah, sejuk rasanya hati bila tengok dua-dua tersenyum macam tu kan. Okey, untuk memulakan kita punya topik pada hari ini kan, macam yang Sugita katakan tadi, Edika Yusof dan Nur Hidayah, saya kira adalah salah satu pasangan yang menjadi inspirasi kepada ramai orang di Malaysia khususnya. Dan bila kita bercakap tentang topik kita pada hari ini kan, pasangan kiriman Tuhan. Semua rata-rata sudah tahu yang betapa Edika Yusof, seorang ayah, seorang suami, menjaga isteri yang lumpuh bertahun-tahun lamanya. Adakah ini untuk Edika Yusof dan juga Nur Hidayah melihat sebagai pasangan kiriman Tuhan? Okey, Assalamualaikum kepada semua. Salam kepada semua. Okey, pasangan kiriman Tuhan sebenarnya semua pasangan dalam dunia ini kiriman Tuhan. Okey. Cara kita berfikir kan. Kita masih berfikir. Bila kita nak berpasangan tu, kita kena ada tangguh dan kena bijak. Kita akan tempuh selepas berkahwin. Jadi kita kena kira bijak betul-betul. Sebab perkahwinan ni satu dan yang suci. Jadi kita tak boleh main-main tak tengok. Kan? Yeah. Jadi kena understand dulu pasangan kita susah, senang macam mana kan. Then only kita rasa dia sesuai dengan kita. Baru kita adakan ikatan. Kadang-kadang kalau pasangan ni kira kita tak tahu background ni kan. Yeah. Kita nak ada perkataan nanti susah senang kita tak tahu apa akan terjadi selepas ni. Jadi untuk katakan pasangan kiriman Tuhan ni, pendapat saya semua orang pasangan kiriman Tuhan. Tapi pulang ada lah dia nak jadi pasangan macam mana. Okey, baik. Saya suka apa yang dikatakan oleh Edika tadi. Semua orang adalah pasangan kiriman Tuhan, adalah bagaimana kita berfikir sama ada pasangan kita itu adalah kiriman Tuhan ataupun tidak. Baik, kita ada seorang lagi tetamu istimewa yang akan bersama dengan Edika, isteri dan juga kami. Kita persilakan Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah yang sudah pun terhubung sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lamanya tak bersua. Ni ramai ni penonton wanita hari ini merindui Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Aduhai. Terima kasih. Baik. Okey Datuk, hari ini topiknya pasangan kiriman Tuhan. Sekejap tadi kita dah bertanya kepada Edika Yusof dan Kak Nur Hidayah kita apa yang dimaksudkan dengan pasangan kiriman Tuhan. Dan pastinya setiap pasangan itu seperti yang Edika katakan adalah kiriman dari Tuhan. Tetapi definisi secara lebih mendalam lagi, apa sebenarnya, apakah aspek yang menjadikan seseorang itu pasangan yang betul-betul dikirimkan oleh Tuhan? Wow, soalan pun hebat sangat. Itulah kalau lawyer yang tanya ni memang susah lah ya. So saya untuk jawab soalan tu saya nak quote apa kata Salahuddin Al-Ayyubi bila orang bertanya dia tentang situasi dia. Dia kata apa? Bila aku berdoa untuk dapat kekuatan, tapi Allah berikan aku kesulitan untuk diatasi agar aku jadi kuat. Ya, aku bertanya tentang kebijaksanaan, tapi Allah bagi aku otak dan tenaga untuk selesaikan masalah. Ya, lepas tu aku minta keberanian. Ya, Tuhan bagi aku bahaya untuk diatasi. Ya, aku minta cinta. Dan Allah beri aku orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Jadi apa dia kata? Akhirnya apa yang aku minta semua aku tak dapat, apa yang aku nak aku tak dapat, tapi apa yang aku perlu Allah kasih. Tuhan kasih aku apa yang aku perlu. Jadi sebenarnya bila kita dapat pasangan kiriman Tuhan tu, sebenarnya kita mungkin minta yang lain, tapi yang lain yang datang rupanya itulah yang kita perlu, yang terbaik untuk kita, yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Itu dia sebenarnya bila kita masukkan dengan pasangan kiriman Tuhan, we don't get what we want, what we get what is good for us. Apa yang baik untuk kita, yang benar-benar akan membawa kebaikan dunia dan akhirat.
Okey, baik Datuk. Dan mungkin Datuk juga boleh kongsikan kalau kita lihat Edika bersama dengan isterinya dalam kesukarannya. Adakah Datuk merasakan bahawa ramai yang beranggapan bahawa bila kita bercakap mengenai pasangan kiriman Tuhan ini hanyalah momen-momen yang happy-happy sahaja. Bila sukar, ada masalah, ada momen-momen yang susah, kita ambil orang kata 2 steps back. Mungkin Datuk boleh ulas sedikit. Adakah persepsi orang mengenai pasangan kiriman Tuhan ni sedikit terpesong sekarang ni? So, pertamanya kita kena ingat bahawa siapa-siapa pun yang Tuhan hantar ke kita tu adalah kiriman Tuhan. Ya. Sebabnya selalu kita ingat orang-orang yang bijak pandai kata orang yang baik-baik akan berikan pengalaman yang positif. Orang-orang yang tak baik datang kepada kita akan berikan kita teladan ataupun pengajaran. Ya. Orang yang berilmu bagi kita ilmu. Orang yang tak pandai bagi kita peluang untuk bagi ilmu. Jadi sebenarnya bila kita dapat pasangan kiriman Tuhan tu, ya, Tuhan tahu, Allah tahu itulah yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita sebab ya, Allah bila kasih akan hamba-Nya akan diuji. Satu, itu standard, semua orang tahu. Ya. Dan Allah dia nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan kesusahan, dengan musibah. Dan ramai contoh banyak kita dapat. Ya. Jadi itu sebabnya bila Edika, saya follow tentang dia punya kata storyline ya, daripada awalnya bagaimana saya kenal beliau sejak beliau ialah kapal terbang lah, kat online saya kenal dia. Dulu dia handsome betul. Sekarang pun handsome. Sekarang macam itulah, sekarang macam itu. No comment. Bukan pasal apa, jealous. Itulah dia. So sebenarnya Allah uji Edika ni luar biasa. Tapi kena ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan akan uji kita ngam-ngam dengan kemampuan kita untuk menanggung ujian. Jadi ujian yang Edika tanggung itu Tuhan tahu Edika can cope. Boleh. Ya. Dan akan membawa kebaikan demi kebaikan bukan saja kepada Edika, ini dia. Ya. Sebenarnya orang yang pandai belajar daripada kesilapannya. Orang yang bijaksana akan belajar daripada masalah dan cabaran orang lain. Jadi Edika Allah berikan pasangan kiriman Tuhan untuk dirinya, untuk anak-anak, untuk orang sekeliling, untuk dapat ilmu, untuk dapat pengajaran, untuk dapat semangat. Masya Allah, hebat. Ya. Jadi Edika sebagai guru, sebagai ikon untuk orang yang melihat. Sebagai satu kata itu tempat untuk kita contohi, teladani dan sebagainya. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Doktor tadi. Dan sebenarnya kan kita bukan nak mencari pasangan yang sempurna, tetapi pasangan yang boleh menyempurnakan hidup kita. Dan ini yang boleh saya gambarkan di antara Edika dan juga Nur Hidayah. Di sebalik seorang sosok Edika Yusof adalah seorang isteri yang penyayang, seorang isteri yang memahami dan seorang isteri yang walaupun dalam kekurangan yang dimiliki masih lagi ingin menjadi seorang isteri yang terbaik dan melunaskan tanggungjawabnya. Nur Hidayah, mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya rasa apabila orang sentiasa melihat hubungan antara Edika Yusof dan Nur Hidayah ini sebagai sumber inspirasi kepada mereka, khususnya kepada kaum isteri di luar sana. Sikit Kak Hidayah. Macam apa dikatakan pun tadi, semua pasangan kiriman Tuhan sebab dulu tangan Tuhan kan. So macam mana kita nak melengkapi each other lah, terima kekurangan masing-masing. So Alhamdulillah kita memang sangat bersyukur yang Abang Edika memang seorang yang penyayang and dia seorang dengan tanggungjawab. So dia fokus tanggungjawab dengan anak-anak pun tanggungjawab sebagai abang, tanggungjawab sebagai adik. Macam saya pun sebagai isteri, walaupun saya dalam keadaan macam ni pun dia tekankan juga kan. Jadi saya kena berusaha kan untuk kekal dalam rumah tangga, sedangkan normal people, wanita-wanita lain yang normal pun nak kekal dalam rumah tangga agak susah. Ini kan lagi saya yang suku badan. So memang saya kena put double, triple effort. So back to usahalah untuk melengkapi each other. So memang kena cuba memahami situasi, faham pasangan kita, dan
usaha macam mana pun kita kena usaha lah. Itu betul. Lengkapi kita ni 50% dan wife kita kena jadi 50% untuk jadikan kita komplit. Dan saya sendiri rasa saya sangat tersentuh bila mendengar perkongsian antara Edika dan juga Nur Hidayah. Memahami. Betul, saya pun tertarik dengan itu. Memahami kunci. situasi. Memahami situasi. Kita effort. Tadi Nur Hidayah berkata yang effort tu kita double, triple the effort. Kita kena work hard kerana situasi tu berbeza sekarang ini kan. Dan seperti yang Edika katakan, husband 50%, wife 50%, barulah kita boleh menjadi satu orang kata unit yang boleh bekerjasama bersama-sama. Baik. Yana, kita dah dengarkan sedikit daripada tetamu-tetamu kita dan kita juga ingin dengarkan apa kata penonton-penonton wanita hari ini mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Bila sebut pasangan kiriman Tuhan, selalunya terlintas visi seseorang yang terlalu sempurna. Jadi kita jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang tak kesampaian. Be realistic, sebab kita sendiri tak sempurna kan. So kita patut terima pasangan kita seadanya, dan juga pasangan kita pun terima kita seadanya. Suami saya bertanggungjawablah. Ketika saya bersalin pun dia menjaga saya, membawa saya ke klinik dan hospital, melawat anak. Sebab anak saya prank. Saya pun lahirkan anak saya pun 7 bulan. Saya Yusof yang menjaga isteri yang lupa kan. Walaupun isteri dah bagi keizinan untuk kahwin lain, tapi dia tetap menjaga isteri dia. Jadi macam Edika Yusof tu seorang sahaja dalam sejuta. Lelaki kiriman Tuhan kepada saya adalah suami saya yang tersayang, namanya Zulkifli. Dia seorang suami yang baik, bapa yang penyayang, anak yang soleh, alhamdulillah. Comelnya pasangan yang terakhir itu tadi. Baik, itu sedikit sebanyak pendapat orang ramai tentang topik kita, pasangan kiriman Tuhan. Dan Sugi, saya kira bila kita bercakap tentang pasangan kiriman Tuhan ni kan, semua orang menginginkan pasangan yang terbaik dalam kehidupan mereka, pasangan yang dikirimkan oleh Tuhan dalam pelbagai aspek. Tetapi Dato' Doktor mungkin boleh kongsikan juga. Orang kata our spouse or our partner is a reflection of ourselves. Pasangan kita adalah cerminan tentang diri kita sendiri. Untuk mendapatkan seorang pasangan yang dikirimkan dari Tuhan, pertama sekali kita perlu menjadi yang terbaik. Betul tak, Dato' Doktor? Pada dasarnya betul lah ya. Saya teringat kata surah An-Nur ayat 10 ya. Wanita yang baik ya Allah jadikan untuk lelaki yang baik, begitu juga sebaliknya. Tetapi kena ingat ya, ikut pengalaman saya mengkaunsel lebih kurang 20,000 pasangan ya, saya dapati bahawa ramai suami yang baik, 98% lah suami yang baik akan dapat isteri yang baik. Tapi about 40-50% wanita yang sangat baik, Allah jodohkan dengan laki-laki yang kurang baik lah, yang agak mencabar. Jadi bila saya tanya para ulama ya, orang bijak pandai, kenapa ya orang lelaki baik pasangannya alhamdulillah okey ya, tetapi wanita yang baik-baik Allah cabar, Allah uji dengan pasangan yang tak begitu, adalah daripada kacamata kita lah ya, tak begitu baik. Rupanya apa kata ulama, itu ayat 10 surah Nur itu satu peringatan, bukan satu janji dari Tuhan. Itu sebabnya memang betul kata Uyana dan kata Sujita tadi ya. So memang Tuhan bagi kita untuk melengkapkan mengimbangi, untuk balance one another, dan yang paling penting ialah untuk jadi tukang sorak, untuk jadi cheerleader, untuk jadi motivator sebenarnya. Bagi moral support tu ya? Yes, bagi moral support, bagi everything ya, untuk mencantikkan, sebab setiap manusia tidak ada yang sempurna. Jadi pasangan kita yang menyempurnakan, bak kata Uyana adalah ya, kita complement, kita supplement, and we complete one another. Kita tidak sempurna, jadi kita jangan cari yang perfect, tak ada pun. Maka kita cari yang dapat menyempurnakan
kekurangan kita. That is perfect. That is good. Itu yang sebaik ini, insyaAllah. Okey, yang penting kita compliment each Dan another. supplement. Ya, supplement tu saya tertarik, Datuk. Baik, kita nak tanya Dika dan juga Nur Hidayah lah kan. Pastinya perjalanan anda sehingga kini pelbagai cabaran yang ditemui anda berdua kan. Dan mungkin boleh kongsikan dari segi, saya kira dari segi kekuatan mental itu sememangnya bagi Hidayah lah terutamanya, saya kira apabila perubahan pada fizikal itu berlaku, kekuatan mental tu satu, kekuatan hati tu lagi satu. Jadi bagaimana Hidayah mendapat kekuatan itu dan bagaimana Edika membantu Hidayah dalam mengharungi fasa itu, mengharungi perjalanan itu? Honestly, memang bila this happen to me, memang tak tahu, memang saya syukur Alhamdulillah saya tak ada alami macam mental breakdown ke apa ke kebuntungan. Alhamdulillah tak ada. Sebab tak suka banyak fikir, tak suka fikir masalah, nak menung lama-lama, tak ada istilah give up lah. So mungkin itu pun salah satu sebab saya tak alami tu semua, family support. Macam Abang Dika, sebab macam situasi macam saya, katakan kalau keluarga, contoh Abang Dika, anak-anak tak bagi good support, kan kita tengok diorang pun tak macam tak positif, so of course kita pun akan effect. Tapi Alhamdulillah, walaupun banyak at beginning tu memang ada banyak lah, kita cuba to backup each other lah. Macam saya pun tak Abedika down, jadi I have to be strong. So Abedika pun is that way, same thing. Dia tak nak saya down, walaupun dia rasa tak okey, dia akan act okey ke kan. So itu pun tak kena sama-sama berusaha untuk make sure each other comfortable, bincang, banyak berbincang, talk. Ada masalah kena luahkan. So that macam itulah yang kita cuba untuk buat. Semua macam cakap tadi, semua pasangan akan alami dugaan masing-masing. Sama juga. So cara kita lah sebenarnya macam mana kita nak selesaikan masalah. Memang kena banyak duduk berbincang lah, tak boleh pendam. And macam situasi saya, memang family support juga. Abang Dika memang support, anak-anak pun. Walaupun dari kecil anak-anak banyak membantu. Mula-mula dulu saya student, so memang banyak benda memang langsung tak boleh buat. So Abang Dika dan anak-anak cover semua tanggungjawab saya. Bila saya dah boleh duduk, dan saya pun kena put effort untuk berusaha untuk sempurnakan lah. Abang Dika pernah cakap dengan saya pun, you kena pilih. Jadi pesakit ke you nak jadi isteri and mak. Memang mula-mula dulu memang dia ada few times dia cakap. So saya kena choose lah. Saya nak jadi pesakit, saya nak terlantar ke, ataupun saya nak jadi seorang isteri dan nak jadi seorang mak kepada anak-anak saya. So yang buat saya wake up jugalah. Sebab 3 suku badan dari dada ke bawah. Boleh dikatakan duduk dengan suku badan je, dari dada ke atas je, tangan, kepala je yang boleh gerak. So nak duduk tegak pun kalau tanpa support pun saya akan tumbang. So memang so Abang Dika memang banyak lah. Abang Dika dan anak-anak memang always support me lah. Itu pasal saya, satu sebab keluarga, dan satu Alhamdulillah memang saya tak pernah, saya jenis tak banyak fikir, saya tak suka menong fikir sebab saya fikir saya ada tanggungjawab. Kalau set pun mungkin half an hour, then saya fikir okay, aku ada kerja nak buat, so I have no time to menong and crying or whatever. Kita kena judge each other lah. Kita tengok one side tu set ke apa kan. Kalau dia set, kita nak bagi dia happy. You know? Jadi memang
kira kita dekat dunia ni untuk complete each other. Jadi kita mengisi kekosongan, bila kita ada tahu dia kekurangan apa, kita isi kekurangan itu. Terserap anak-anak pun sama juga. Kadang-kadang anak-anak ni owners kita lah, dia akan support sistem. Untuk saya perkahwinan ni ibarat satu company tau. Faham? Satu company, bila you nak run the company, you kena proper, you kena berfikir macam mana buat macam mana nak plan kan. Lepas tu semua orang ada tanggungjawab. Tak kena macam kita buat business pun kita kena ada misi dan visi. So macam Abedika pun macam saya cakap tekankan tanggungjawab. And Abedika sebagai suami, dulu sebagai seorang abang, dia nak jadi contoh kepada adik-adik dia. So sekarang dia nak contoh kepada anak-anak dia. Kan? Supaya anak-anak dia nampak dia akan datang, anak-anak pun akan berkahwin. So dia nak jadi contoh supaya anak-anak dia akan datang future berkahwin pun dia akan jadi pasangan yang baik kepada dia lah. Saling melengkapi. Itu yang saya boleh gambarkan tentang seorang Edika Yusof bersama Nur Hidayah. Dan saya suka apabila Edika pernah berkata yang your wife is not your mate, but your wife is your soulmate. Betul. Dan boleh juga saya katakan yang Edika adalah tulang belakang Nur Hidayah dan juga pil kegembiraan. Orang kata happy pill bersama dengan anak-anak. Baik, kita nak tanya Datuk sebelum kita mengakhiri segmen kita. Datuk, kita selalu dengar orang kata terima pasangan kita seadanya, terima kekurangan mereka, tetapi bukan semua orang boleh terima kekurangan dan kekurangan pada pasangan mereka. Dan saya juga ada melihat di Facebook, Datuk pernah berkongsi bagaimana menjadi pasangan terunggul kiriman Tuhan. Jadi mungkin di sini Datuk boleh memberi sedikit tips bagaimana mereka boleh terima pasangan mereka seadanya dan menjadi pasangan terunggul kiriman Tuhan. Itulah yang disebut oleh Edika dan Hidayah itu sangat tepatlah. Itu realitinya. Ini sebab Nabi sebut sebaik-baik antara kamu yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik terhadap ahliku. Ya. So dalam konteks yang kita ni kiriman Tuhan, yang betul kata Uyana dan Sugita awal-awal tadi, untuk dapat pasangan kiriman Tuhan yang terunggul, kita juga kena jadi yang terbaiklah, takat yang kita mampu. Tapi antara tips untuk mempertingkatkan, memperkasa diri kita, pertamanya kita kena ada, itulah, saya ada 13T, tapi 17T, tapi dapat yang dalam masa yang singkat ni, 17T lah kita kena tafahum, belajar, memahami tanpa diucap. Jadi kalau Edika, itu banyak aura yang dipancarkan oleh Edika kepada Hidayah, Hidayah akan dapat kekuatan. Ya. Sebenarnya gelombang tu, gelombang yang sayang, gelombang yang yakin, gelombang confident. Ya. Bila kita menghantar gelombang yang positif, dahsyat, ya, luar biasa impaknya, magical berlaku pada Hidayah sampai bersemangat dan sebagai dapat bertindak sebagai isteri dan juga sebagai seorang ibu. Dahsyat, ya. Tafahum. Yang kedua, takarum. Hormat, menghormati dan jadikan pasangan kita sebagai kawan yang paling akrab. Nak ada apa-apa pun cerita pada isteri kita. Sebab ikut kajian saya, ramai pasangan tidak menganggap pasangannya sebagai kawan yang paling akrab. Dan juga kedua, takarum. Lepas itu tasamu, bertolak ansur, taradi. Betul, redha meredai, ta'awun, tolong menolong. Ni semesti ni. Ta'awun, ya, tawadu, merendah diri, ego. Ego kena dibunuh, kena dibantam. Tabasum, masuk rumah dengan senyuman, the whole house brighten up. Ya, masuk rumah dengan senyuman dan senyum di sebelah orang yang kita sayang memberi satu aura yang sangat luar biasa. Ibarat bateri handphone, dua handphone, satu yang fully charge, satu yang tak ada charge, ya, yang kosong. So you lapatkan saja, wow, yang tak ada bateri pun akan dapat bateri. Lepas tu, yes, saya yakin walaupun Edika nampak macam serius, kita ada kena sifat talaum. Gurau-gurau, buat lawak bodoh, ya whatever lah. Ya, artinya make sure pasangan kita gembira, kena ada tertib, disiplin, teamwork, buat kerjasama, ya, dan kena telus. Elak, berhasil, sentiasa jujur, tegur menegur. Dan saya dah sebut awal-awal tadi, kita jadi cheerleader, jadi tukang sorak, beri galakan, ya. Dan saya nampak tadi, macam mana pun, Edika makin berumur, muda lagi, ya, dia makin ada kata untuk pamerkannya, ada tip-top lah tampan dan Hidayah nampak cun. Dia tampan kena cun. Aku suka berias untuk isteriku. Seperti mana aku nak isteri aku berias padaku, kata Ibn Abbas. So kita kena ya. Dan ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Saya sebagai orang luar pun bangga dengan semangat Hidayah, ya, Puan Hidayah. Of course lah, dengan kehebatan, kesetiaan dan kegigihan Edika, memang ada keterampilan. Seorang pasangan untuk jadi pasangan yang dibanggakan oleh pasangannya kena ada satu sifat ataupun skill yang boleh dibanggakan, ya. Ialah
di samping kehandsoman Edika macam saya juga, ya, dia pandai berlakon, pandai mengurus isteri, ya, pandai memberi semangat kepada isterinya. Begitu juga dengan Puan Hidayah, dahsyat, ya. Ada keterampilan yang boleh dibanggakan, ya. Walaupun dalam keadaan yang begitu, dalam keadaan yang kekurangan, masih nak juga, ya, bersemangat nak jadi seorang isteri yang terbaik untuk suaminya dan ibu kepada anaknya, dan nak tengok nanti anaknya juga naik ke jenjang pelamin dengan keadaan yang ada ibu ayah yang kata bahagia dan sehat. Wow. Wow. Okey. Baik, Datuk yang handsome, Datuk Doktor yang handsome. Mungkin Datuk boleh secara ringkas kongsikan ada sesuatu yang ingin Datuk war-warkan juga, ya? Berkaitan juga lagi Syuni, saya akan pada 17 bulan 2 akan buat satu program, ya, mengurus stres secara magical dan miracle, insya-Allah, ya. Memang magical dan miracle. Pada 17 Februari saya akan bagi 61 tip bagaimana nak bangkit semula, nak buang stres, nak hilangkan stres supaya dapat hidup dengan lebih bahagia dan ceria. So, nombor pun ada di situ, ya. So, hubungi Cik Ekin 013-611-5361. InsyaAllah. Ramai-ramai datang. Dah ramai yang dah mendaftar. Jom. Ya. InsyaAllah akan kongsi dengan you all bagaimana nak mengurus stres dengan cara yang magical dan miracle. Luar biasa. Bersedia untuk mendapat keajaiban. 61 tips bersama Datuk Dr. Fazilah Khamsah 17 Februari ini. Baik, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Edika Yusof dan Puan Nur Hidayah, juga kepada Datuk Dr. Fazilah Khamsah di atas perkongsian sebentar tadi. Saya sebenarnya secara peribadi sangat-sangat tersentuh dengan setiap perkongsian dari tetamu kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okey, Yana. Satu segmen yang cukup memberi inspirasi. Betul. Dan kami berharap anda di luar sana, apapun kelemahan pasangan kita, kita teruskan hidup kita dengan semangat seperti Edika dan juga isterinya Nur Hidayah. Betul. Baik, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ini sudah pun terhubung di talian kita bersama dengan Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Yana. Apa khabar Yana? Sihat Alhamdulillah. Okey Atira, silakan apa yang nak dikongsikan pada hari ini? Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Okey, buat penonton Wanita Hari Ini, atau percaya kebanyakan dari anda mesti tahu bahawa sekarang labakan produk memang banyak di pasaran. Dan sebagai pengguna, wajar kalau anda rasa confused dengan produk apa yang terbaik untuk anda amalkan. Dan Nata juga nak share kepada anda, kebanyakan penonton ataupun pengguna yang memakan produk ni memang suka produk yang beri kesan pantas, terutama produk kurus ni. Lepas tu mulalah bila amalkan produk-produk kurus ni, ada masalah simptom seperti jantung berdebar, tak boleh tidur malam ada Yana, rasa mual-mual, ada pening dan sebagainya. Dan buat wanita yang amalkan, ada masalah orang kata apa, period yang tidak lancar dan sebagainya. Jadi sebenarnya ingin Nata kongsikan kepada anda, buat mereka yang amalkan produk yang Nata cakap tadi dan ada simptom seperti yang Atira share sebentar tadi, itu menandakan bahawa produk yang anda amalkan mengandungi bahan terlarang seperti sibutramine. Jadi anda harus tahu bahawa bahayanya produk yang mengandungi bahan terlarang ni kerana beri kesan sampingan pada masa akan datang. Jadi sebagai pengguna atau percaya, kita harus jadi lebih bijak dalam pilih produk apa yang terbaik untuk diamalkan dan bersesuaian untuk tubuh badan kita, Yana. Jadi ingin Nata kongsikan kepada semua yang menyaksikan Wanita Hari Ini, dengan Jamu Jelita anda tak perlu risau kerana produk kami merupakan produk yang selamat penggunaannya, tidak mengandungi bahan terlarang langsung serta merupakan produk yang telah menjalani uji kaji makmal. Jadi anda boleh amalkan produk kami tanpa was-was kerana kami hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi saja seperti produk yang anda dapat lihat di VC, produk Puak Fiber ni, Yana. Produk Puak Fiber ni, Yana, dah berada pasaran hampir 10 tahun dan Atira rasa keberkesanan produk ni bukan rahsia lagi. Ramai yang diamalkan memang cukup berpuas hati dengan kehebatan produk ni. Malah ramai yang cakap dengan mengamalkan Puak Fiber ni, badan rasa lebih segar, dah lebih mudah nak berfashion, lagi mudah nak bergaya. Baju yang tersimpan pun dah boleh pakai. Jadi Nata nak share kepada anda, istimewanya Puak Fiber ni kalau nak tahu, melalui kandungan fibernya yang tinggi. Dan sebenarnya Yana, ramai tak tahu macam mana fiber ni bertindak dalam badan kita. Jadi Nata nak share kepada anda, fiber ni dia bantu kita dapatkan kita punya perut yang lebih selesa, melancarkan sistem pengadaman kita. Jadi dalam Puak Fiber ni kita formulasikan ada kandungan daripada psyllium khas, ada Garcinia cambogia, ada kandungan bahan-bahan serat yang cukup baik untuk bantu menyiasatkan toksin dalam tubuh kita, singkirkan lebihan makanan, bantu lancarkan sistem pengadaman serta bantu kita dapatkan badan yang kita nak supaya tidak ada lagi masalah saiz fizikal tidak seimbang, masalah kepada kita ni tak yakin nak berapan dengan orang dan susah nak cari baju.
Jadi anda yang ada masalah macam Mata kongsikan tadi, boleh cepat-cepat dapatkan peluak fiber yang berharga cuma RM38.90. Minum selepas lunch atau selepas makan malam. InsyaAllah penggunaannya yang berkesan ataupun penggunaannya yang konsisten. Jaga makan, bersenam, pasti anda akan dapat badan yang anda idamkan. Baik, itu berkenaan Pearl White Fiber. Betul. Seterusnya, Atira. Okey, seterusnya jus tradisi wanita. Ini adalah produk yang saya rasa wanita di Malaysia pasti tahu tentang kehebatan jus tradisi wanita ni. Produk ni pun dah hampir 10 tahun di pasaran. Dan bila bercakap pasal wanita, terpercaya wanita dan hormon memang tidak dapat dipisahkan. Bila hormon kita tak stabil, perempuan cenderung untuk mengalami masalah penambahan berat badan, rambut gugur, kita akan mengalami masalah dalaman wanita, ada masalah tu kadang-kadang kita ada masalah seperti kita cepat penat, cepat lesu dan sebagainya. Jadi kami prihatin dengan perkara tersebut. Kita formulasikan jus tradisi wanita ni lengkap dengan 16 herba terpilih. Ada maju kani, ada kasyif Fatimah, ada akar serapat. Yang mana setiap satu bahan dalam produk ini bantu menstabilkan hormon wanita, bantu untuk kita ni ada tubuh badan yang lebih bertenaga, memberikan kecergasan berpanjangan. Dalam masa yang sama juga, jus tradisi wanita ni sangat sesuai diamalkan buat wanita berpantang, buat ibu yang menyusu, buat anak dara yang ada masalah bulanan yang tidak lancar, yang mana nakkan merancang untuk dapatkan zuriat, boleh juga dapatkan jus tradisi wanita ni yang berharga cuma RM35.90 saja. Dan ketiga Yana, saya nak share Kostek Ratu. Ini produk baru dari Jamu Cerita dan saya nak share kepada anda, terpercaya menjadi seorang wanita ni memang kita akan selalu ada masalah, kita kurang keyakinan diri dengan badan kita. Lebih lagi wanita yang dah berkahwin, bila aset dah mula mengendur, bila kita nak berfashion, kita akan tak yakin. Jadi Kostek Ratu ni kita formulasikan dengan material kain yang cukup stretchable, sangat selesa untuk dipakai, dan penggunaan Kostek Ratu bantu untuk kita dapatkan bentuk badan yang menawan dan bantu untuk mencantikkan aset supaya lebih terletak jika kita pakai bila kita nak berfashion. Dan harganya pun cukup murah, RM39.90 saja, sesuai sehingga untuk berat 70 kilo. Jadi yang mana nak dapatkan Kostek dengan harga terendah di pasaran, boleh dapatkan Kostek Ratu berharga cuma RM39.90. Dan yang terakhir hari ini iaitu bengkung. Tadi kita cakap pasal tubuh badan dan ini lebih kepada fokus kita kepada perut. Yang mana nak ada perut yang cantik. Di rumah ni banyak makan sampai ada masalah perut dah semakin ke depan. Ada masalah kadang-kadang tu bila baring tu perut tu rasa macam dah lebih melebihi daripada seluar. Anda boleh dapatkan bengkung Ratu ni, yang mana penggunaan bengkung Ratu selain mempunyai kain yang sangat selesa sedap peluh, boleh dipakai dalam mungkin harian. Dan ada nak share juga, sebenarnya bengkung Ratu ni ada dua saiz. Kalau boleh lihat dekat TV, ada kotak biru dan juga kotak merah. Kotak biru saiz S dengan M untuk berat bawah 70 kilo. Untuk kotak merah LXL untuk berat atas 70 kilo. Jadi anda boleh pakai bengkung Ratu ni, lelaki dan perempuan boleh pakai. Dan semua produk ni saya ringkasnya nak share kepada anda. Buat anda yang mencari produk yang untuk tubuh badan anda, untuk kecergasan badan supaya badan tidak lagi tersimpan sisa makanan yang tidak sihat, anda boleh dapatkan peluak fiber berharga RM38.90. Jus tradisi wanita, jus kesihatan untuk wanita di luar sana berharga RM35.90. Kostek Ratu berharga RM39.90. Bengkung Ratu berharga RM37. Dan kesemua produk ni kita masih menjalankan promosi produk jualan terma murah sempena Chinese New Year Sale di Jombai. Jadi nak dapatkan produk kami boleh terus layari www.jombai.my sekarang atau WhatsApp Atira di 0113535753 dan hubungi 1800-8851 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Baik, Atira, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian sebentar tadi. Sama-sama Yana. Sampai kita berjumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Salam. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Sedar tak sedar kita dah pun sampai di penghujung siaran hari Jumaat ini. Apapun, WHI akan kembali esok dengan WHI Extra dengan satu topik khas untuk anak-anak anda di rumah, iaitu merangsang minda kanak-kanak. Menarik topik ini, walaupun kita masih lagi belum berkahwin dan tak ada anak, tapi untuk anak-anak buah kita kena tahu. Baik, kepada anda jangan lupa temu janji kita esok pukul 12.30 hari di WHI Extra. Saya mengundurkan diri terlebih dahulu bersama Sugita. Bye. Assalamualaikum. Bye. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur